Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bisunnatihi wa nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Cikgu Hidayah dalam pelajaran Tauhid, pelajaran ketiga bertajuk sifat-sifat yang bertaaluk bagi sifat iradah. Mari bersama-sama kita mengingat kembali 6 sifat-sifat bertaaluk. Pertama, kudrah. Kedua, iradah. Ketiga, ilmun. Keempat, sama'. Kelima, basar. Dan yang keenam, kalam. Kita juga telah mempelajari makna sifat-sifat ta'aluk. Sifat-sifat ta'aluk ialah sifat-sifat yang ada hubungan kerja atau tugas kepada sesuatu yang lain dan bukan hanya setakat ia berdiri pada zat Allah Ta'ala. Kita juga telah mempelajari bahawa setiap sifat yang bertaaluk itu mesti ada 3 perkara tersebut. Yang pertama, bentuk ta'aluk. Kedua, tempat ta'aluk. Ketiga, bahagian atau peringkat ta'aluk. Baiklah, hari ini kita akan fokus kepada ta'aluk iradah. Bentuk ta'aluk iradah ialah tahsis, iaitu penentuan. Tempat ta'aluk iradah ialah pada perkara harus akli, iaitu perkara mungkin. Sifat iradah tidak bertakluk kepada wajib dan mustahil akli. Seterusnya kita lihat bahagian ta'aluk iradah. Bahagian ta'aluk iradah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama, ta'aluk suluhi qadim. Kedua, ta'aluk tanjizi qadim. Dan yang ketiga, ta'aluk tanjizi hadis. Seterusnya kita lihat bahagian ta'aluk iradah yang pertama, iaitu ta'aluk suluhi qadim. Semua murid dah tahu makna suluhi qadim, iaitu pada peringkat perancangan yang mana makhluk belum dijadikan. Sepatutnya dan selayaknya Allah menentukan akan nasib semua makhluk semenjak azali, iaitu memang pun dah nasib makhluk telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali dengan segala yang harus atas mungkin daripada wujud atau tidak, tempatnya, jihah atau arahnya, sifat-sifatnya, kadarnya iaitu batasan, dan masanya semenjak dari mula ditiupkan roh ke dalam jasadnya, tentang umurnya, rezekinya, dan Allah belum mengadakan mungkin pada peringkat ini. Hanya selayaknya Allah menentukan segala perkara yang tersebut itu. Jadi ta'aluk ini masih dalam peringkat perancangan seperti yang kita belajar sebelum ini, iaitu suluhi qadim, pada peringkat perancangan sahaja, belum dijadikan lagi makhluknya, ya. Seterusnya kita pergi kepada bahagian ta'aluk iradah yang kedua, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Ta'aluk tanjizi qadim ini ialah terlaksana kehendak Allah pada azali untuk menentukan keadaan mungkin tadi dengan perkara yang harus berlaku daripada 6 kemungkinan yang berlawanan. Kita sebut dia sebagai 6 al-mumkinat al-mutaqabilat. Okey, iaitu kemungkinan yang berlawanan. Apakah ia 6 perkara tersebut? Yang pertama, ditentukan wujud menggantikan Adam, iaitu tiada. Yang kedua, ditentukan satu tempat menggantikan segala tempat. Ketiga, ditentukan satu pihak menggantikan segala pihak. Keempat, ditentukan satu masa menggantikan segala masa. Kelima, ditentukan satu sifat menggantikan segala sifat.
Dan yang keenam, ditentukan satu kadar menggantikan segala kadar. Baiklah, seterusnya kita lihat bahagian ta'alluq iradah yang terakhir, iaitu ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis ini ialah terlaksana kehendak Allah SWT untuk menjadikan mungkin dengan kewujudan menurut takdir dan ketentuan Allah Ta'ala. Maka semua yang berlaku kepada mungkin ini adalah termasuk di dalam qada dan qadar Allah Ta'ala. Murid-murid telah diberi penerangan tentang maksud ta'alluq tanjizi hadis pada pelajaran yang lepas. Ta'alluq tanjizi hadis ini bermaksud berada di dalam peringkat pelaksanaan, iaitu makhluk sudah dijadikan. Seterusnya kita lihat ada berapa bahagian rangka nasib kehidupan manusia yang telah tertulis pada Lauh Mahfuz. Nasib makhluk sudah ditentukan atau telah ditakdirkan dari sejak hidup sehingga mati. Panjang dan pendek umurnya, bahagia atau tidak, derhaka atau berbakti atau sebagainya. Berikut adalah 4 bahagian yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Yang pertama ialah ketentuan yang dinamakan suluhi qadim. Ia bermaksud sepatutnya dan selayaknya Allah menentukan bahagian makhluk itu secara umum sejak azali lagi, iaitu pada peringkat perancangan, seperti umurnya, rezekinya dan segala yang berkaitan daripada ditiup roh sehinggalah akhir kesudahan ke syurga ataupun ke neraka. Yang kedua ialah ketentuan yang dinamakan tanjizi qadim, yang mana ia bermaksud terlaksana kehendak Allah pada azali untuk menentukan keadaan makhluk itu dalam urusan umurnya, rezekinya dan juga hal-hal yang lain, sama ada baik atau jahat, pandai atau tidak, kaya atau miskin dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah ketentuan yang dinamakan qabdah. Pelajaran yang lepas telah kita memahami maksud qabdah, iaitu berada di dalam genggaman, kudrah dan iradah Allah Ta'ala, yang mana keadaan makhluk berada dalam genggaman, pertimbangan kudrah dan iradah Allah, yang mana ia boleh mengekalkan ketentuan atau sebaliknya. Sama ada Allah hendak menghidupkan kita atau mematikan kita pada peringkat menjadikan makhluk. Seterusnya, ketentuan yang dinamakan tanjizi hadis, iaitu Allah Ta'ala telah menjadikan makhluk berdasarkan apa yang telah ditakdirkannya. Sebenarnya bahagian ini ialah termasuk di dalam bab ta'alluq kudrah kerana ia berkait dengan perkara menjadikannya. Murid-murid boleh lihat pelajaran yang lepas untuk tambah lagi kefahaman ketentuan yang dinamakan tanjizi hadis. Baiklah, dapatlah kita simpulkan daripada pelajaran ini bahawa dalam memahami aliran ketentuan nasib makhluk dapat kita lihat dari 2 sudut. Yang pertama, sudut zahir, bahawa Allah SWT menyarankan kita, mensyariatkan kita sebagai makhluk untuk sentiasa berusaha dan berikhtiar, berdoa, memohon kepada Allah SWT dalam memperbaiki kehidupan kita. Yang kedua, dari sudut hakikat. Semua perkara ini sebenarnya sudah pun termasuk di dalam ketentuan qada dan qadar Allah Ta'ala sejak azali lagi. Maka difahami daripada ta'alluq kudrah dan iradah hanya bertakluk kepada sekalian mungkin sahaja, iaitu boleh mengadakan atau meniadakan. Kedua-dua sifat tersebut tiada bertakluk kepada yang wajib dan mustahil. Sekiranya sifat iradah dan kudrah bertakluk kepada yang wajib dan mustahil, maka ia akan memberi kesan seperti yang murid-murid boleh lihat pada jadual ini, iaitu kesannya sifat iradah dan kudrah yang bertakluk pada wajib, kesannya ialah terjadi tahsilul hasil, iaitu mengadakan yang sudah ada. Contoh, Allah mengadakan zatnya yang sudah ada adalah tidak wajib Allah mengadakan zatnya yang sudah ada, dan mustahil kerana ia adalah hakikat wajib yang tiada terima akan tiada. Sekiranya sifat iradah dan kudrah bertakluk kepada mustahil,
Kesannya adalah mustahil akan bertukar menjadi harus. Contohnya Allah mengadakan sekutunya. Kenapa? Kerana mustahil. Kerana hakikat mustahil itu tiada terima akan adanya. Baiklah, tamatlah sudah pelajaran kita hari ini. InsyaAllah bertemu kembali pada lain masa. Terima kasih dan selamat belajar.